Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pagi ni kita akan belajar, kita sambung tajuk haba tajuk haba. Okey, semalam kita dah belajar tentang haba dan suhu dan juga tentang termometer. Okey, hari ni kita nak belajar tentang perubahan suhu air. Buka buku teks kamu, muka surat 150. Okey. Suhu di persekitaran kita sentiasa berubah. Jadi suhu air pun berubah. Contoh, kalau kita masukkan air dalam tempat pembeku atau freezer tu, air akan berubah menjadi ais kan. Okey. Apabila air telah berubah menjadi ais, suhu ais tersebut adalah 0 darjah Celsius sebab air telah mencapai takat beku. Bila dia dah jadi ais, dia membeku. Suhu takat beku air ialah 0 darjah Celsius, iaitu dalam dia keadaan ais. Bila kita biarkan saja ais tu, kita biarkan saja pada suhu bilik, dia akan melebur. Melebur atau mencair lah. Awak sebut cair kan. Ais jadi cair. Dalam istilah sains kita sebut lebur. Jadi dalam suhu bilik, air adalah lebih kurang pada suhu 26 darjah Celsius macam dalam buku teks awak tu. Itu selepas 40 minit. Bila kita biarkan saja ais tersebut berada pada suhu bilik. Kemudian kita panaskan air tersebut. Tengok gambar yang ketiga. Bila kita panaskan air tersebut, air menjadi semakin panas dan suhu juga semakin meningkat. Dan akhirnya, air akan mendidih. Macam kita masak air kat rumah. Bila ada gelembung-gelembung udara berasap tu, air mendidih kan. Bila dah mendidih, suhu air tersebut adalah 100 darjah Celsius, iaitu dia telah mencapai takat didih. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Bila dah sampai takat didih 100 darjah Celsius, suhunya tak akan meningkat lagi. Walaupun awak panaskan berapa lama. Cuma air tu lama-lama akan kering lah. Tapi suhu tetap 100 darjah Celsius. Baik, kalau kita berada di bilik sains ataupun makmal sains, kita bolehlah buat eksperimen mengukur suhu ais dan juga mengukur suhu air apabila dipanaskan. Iaitu kita nak ukur berapa takat beku air dan berapa takat didih air. Seperti susunan radas di dalam rajah tu. Kita akan susun radas seperti dalam rajah. Kalau awak ada dekat sekolah, memang kita akan buat eksperimen ni. Okey. Bila kita ukur suhu ais, gambar yang atas tu. Okey, sepatutnya suhu ais tersebut adalah 0 darjah Celsius. Tapi biasanya dia tak capai sebab air tu dia bukan air tulen tau. Dia dah macam bercampur dengan benda asing. Biasanya macam atas sikit, mungkin 2 atau 3 darjah Celsius. Dan suhu air apabila dipanaskan sampai mendidih, panaskan sampai mendidih, sepatutnya adalah 100 darjah Celsius seperti susunan radas di bawah. Yang bawah sepatutnya 100 darjah Celsius. Itu kalau air tulen, betul-betul air tulen. Tapi sebab air kita biasanya dah bercampur dengan benda asing, jadi dia tak sampai. Baru 98 darjah Celsius dah mendidih kalau kita guna air paip biasa. Baik, kita cuba jawab soalan ni. A. Nyatakan takat beku air dan takat didih air. Berapa takat beku air tadi cikgu sebut? Takat beku air sepatutnya
0 darjah Celsius atau 0 darjah Celsius. Itu adalah takat beku bila air berubah menjadi ais. Dan takat didih masa air mendidih adalah suhunya 100 darjah Celsius. B. Apakah pola perubahan suhu air apabila dipanaskan? Pola ataupun corak. Corak suhu apabila air tu dipanaskan, macam mana pola dia atau corak dia? Bertambah ke berkurang? Suhu tu makin naik ke makin turun? Mestilah bertambah ataupun menaik. C. Nyatakan hubungan antara masa pemanasan dengan suhu air. Masa pemanasan dengan suhu air yang bawah tu kita panaskan air tu, radas yang bawah dalam buku teks tu. Okey, macam mana jika masa pemanasan bertambah? Maksudnya semakin lama masa pemanasan, suhu air semakin bertambah ke berkurang? Mestilah bertambah. Okey, jadi awak boleh buat ayat. Jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah. Atau boleh juga buat ayat. Jika masa pemanasan semakin bertambah atau semakin lama, suhu air juga semakin meningkat. Baik, perhatikan seterusnya kita lihat muka surat 152 iaitu air pada suhu bilik. Bagaimana perubahan suhu air apabila air panas disejukkan kepada suhu bilik. Okey, lihat situasi di dalam gambar. Okey, murid di dalam gambar ni dia membuat air teh tu. Dia buat air teh gunakan air panas daripada termos. Okey, kemudian bila dia nak minum, air tu masih panas. Awak pernah tak nak minum air? Kalau ibu baru buat air, awak tak boleh nak minum. Panas sangat. Sudu dalam cawan tu pun panas kan? Jadi macam mana kita nak buat air tu kita boleh minum? Kita biarkan sekejap. Mungkin biarkan dalam 5 minit atau 10 minit. Barulah kita boleh minum. Okey. Kenapa sudu besi tu boleh menjadi panas bila kita rendam dalam air panas? Okey, sebenarnya haba yang terdapat pada air panas tu mengalir. Haba ni boleh mengalir ke sudu besi. Jadi, sudu besi menjadi panas kerana menerima tenaga haba daripada air panas tersebut. Dan bila kita sentuh sudu tu, sudu yang panas tu, haba tu mengalir pula ke tangan kita. Tu yang menyebabkan tangan kita berasa panas. Dan kenapa bila kita biarkan air panas tersebut, lama-lama dia menjadi sejuk? Kerana haba daripada air panas tu mengalir ke persekitaran. Dia mengalir ke persekitaran lah. Ke udara di persekitaran. Iaitu dia mengalir dari tempat panas ke tempat yang sejuk. Itu yang menyebabkan air panas tadi kehilangan haba dan suhu air menurun. Seterusnya awak boleh minum air tersebut.